menjadi ketua dalam melaksanakan kejahatan, maka orang itu adalah orang yang paling jahat. Bukan dia saja rosak, dia merosak orang lain. Bukan dia seorang saja rosak, dia merosak orang lain. Kerana ia akan mendapat dosa dari kejahatan yang dilaksanakannya, dan juga akan mendapat dosa dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikutinya di belakang. Maka kejahatan orang itu sudah tidak terhitung lagi punya banyak. Na'udzubillah min dzalik. Itu kita jangan langsung buat benda jahat. Sebab bila kita buat benda jahat, orang ikut, kita dapat dosa free. Masya Allah. Cuma yang dapat dosa sebab kita buat sesuatu yang tak elok, orang buat mengikut kita. Jadi kita fikir dalam hidup kita, dalam sisa-sisa nikmat umur yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, kita nak jadi kunci kepada kebaikan. Fikir macam mana cara pun aku nak bagi sumbangan kepada masyarakat itu, macam mana seramai-ramai anggota masyarakat itu boleh buat kebajikan dan kebaikan hasil daripada idea yang kita kemukakan, kita akan dapat pahala besar. Sebab itu Nabi kata apa? Nabi kata, jadikan dirimu kunci kebaikan. Berpindah pula kepada hadis yang kedua. Hadis kedua, pendek-pendek saja. Kalau kita nak pergi awal, kita nak pergi Kuala Lumpur. Malam tadi mau balik, malam ni nak pergi pula. Malam saya pindah Honda Accord 3 jam sampai. Alhamdulillah. Lepas tu kawan saya tengok, dia kata, Ustaz tukar kereta lah. Dia suruh saya naik kereta dia pula. Saya bawa balik kereta dia pula, highlight ke ujung tu. Pasti dengan highlight, malam ni saya lari dengan highlight di depan sampai. Mungkin 2 jam setengah kan, 2 jam sampai. Semalam saya try lah, sampai cepat tu. Alhamdulillah. Dia tak boleh naik bawah pada 140. Dia kena 140 ke atas, bawah sedap. Tidak tak sedap. Itu yang cepat sampai. Pakcik-pakcik tu doang bagi selamat. Selamat sampai. Lepas tu dia perlu gaduh, sok dia kereta banyak. Bukan kereta saya, kereta orang. Orang yang nak cari pahala. Saya bawa balik kereta tu, dia ada highlight 20 biji. Masya Allah, punya kaya dia okey lah dah. Ustaz pakai tak? Mana Ustaz tak pakai? Saya pun ambil sekejap balik. Nak balik 2 biji, tak balik biji kan. Lepas tu esok saya pergi malam lusa, saya balik kereta dia pula. Jadi tuan-tuan jangan begitu sebab dah jadi fitnah. Ada jadi fitnah kalau kita sok-sok dia cuti terima kereta banyak. Bukan kereta saya, kereta orang. Dia ada banyak kereta. Porsche pun ada. Tak saya tanya Pak Long nasihat lah untuk teman dia. Porsche pun ada. Masya Allah. Dia try buat pelajuan itu daripada tol Jalan Duta sampai tol Ipoh 40 minit kan. Porsche, Masya Allah. Berapa pelajuan dia lari saya pun tak tahu. Jadi itu orang yang Allah Ta'ala bagi ke dia nikmat dunia, tapi dia guna untuk agama. Masya Allah. Jadi dia bagi saya pakai. Dia kata cukup lah, saya boleh tumpang dapat pahala sikit. Ustaz guna kereta saya ni untuk pergi buat benda dakwah. Dia fikir macam tu. Alhamdulillah. Dan kita tengok kepada hadis kedua. An Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu qala. Daripada Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu berkata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabdalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata wallahi, demi Allah, dia sumpah. Nabi sumpah. Wallahi, demi Allah, li an yahdiyallahu bihudaka rajulan wahidan khairul laka min umurin na'ami. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala. Nabi bersabda, wallah, demi Allah, Nabi sumpah, li an yahdiyallahu bihudaka, dengan Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada seseorang hamba dengan sebab engkau. Sebab kita berdakwah, sebab kita bagi nasihat, sebab kita pujuk dia, sebab kita bagi tunjuk ajak dia, sebab kita tunjuk jalan-jalan kebaikan dia, dia dapat hidayah Allah. Sebab jalan kita, seorang rajulan wahidan, seorang laki-laki ataupun
ataupun seorang perempuan sebab usaha kita, sebab dakwah kita, sebab nasihat bapa-bapa, sebab SMS yang baik yang dikirimkan kepada orang itu, dia dapat hidayah. Khairul laka, terlebih baik bagimu, kata Nabi, min humurin na'ami, daripada unta yang berwarna merah. Siapa Nabi sebut unta merah? Sebab zaman itu kenderaan yang paling mahal ialah merupakan unta yang berwarna merah. Keutamaan, kebaikan, kehebatan unta merah, kenderaan di padang pasir pada ketika itu unta merah. Kalaulah dengan kebijaksanaan kita, dengan usaha yang dilakukan oleh bapa-bapa, dengan pujukan dan panduan yang telah diberikan oleh bapa-bapa kepada seseorang yang merupakan sasaran untuk kita mengajak dia berdakwah kepada kebaikan, tiba-tiba dengan usaha kita dia dapat hidayah Allah, khairul laka, itu terlebih baik bagi kamu, kata Nabi, min humurin na'ami, daripada kenderaan yang merupakan unta yang berwarna merah. Masya Allah, kebaikan Allah Ta'ala nak bagi ke kita fadilah kalau kita buat saja sampai orang yang nakal boleh jadi baik. Kalau orang itu orang yang selalu berjudi, hasil nasihat kita, hasil pujukan kita, hasil usaha kita, mengajak dia, memberi nasihat, berdakwah kepada dia, dia dapat hidayah, dia tinggal judi, dia kembali kepada agama Allah, dia bersembahyang, tak tinggal sembahyang, dengar kuliah, buat baik. Seorang yang dapat kita berikan petunjuk, hasil usaha kita dia dapat ganjar, dia dapat hidayah Allah. Kelebihannya kata Nabi, khairun laka min humurin na'ami, Allah akan beri ganjaran pahala yang lebih mahal dan berharga daripada kenderaan mewah pada zaman itu yang merupakan seekor unta yang berwarna merah. Masya Allah. Hadis ini menganjurkan kita supaya buat kerja baik untuk menyeru orang lain kepada kebaikan. Seorang ulama berkata, aslih nafsak wad'u ghairak. Tulis itu, aslih nafsak wad'u ghairak. Perbetulkanlah diri kamu, perbaikilah diri kamu dalam waktu kamu berusaha memperbetulkan dan memperbaiki diri kamu. Wad'u ghairak, dan serulah, ajaklah selain daripada kamu untuk turut melakukan kebaikan bersama-sama dengan kamu. Dapat apa? Kalau dia dapat hidayah hasil daripada pertolongan kita, hasil daripada usaha kita, hasil daripada tunjuk ajar kita, hasil daripada tazkirah kita, hasil daripada dakwah kita, ganjaran besar yang dijanjikan oleh Nabi SAW, khairul laka min humurin na'ami. Oleh itu kita mesti bersatu menebarkan kebaikan di sini bersama-sama dengan Ma'had Dakwah Al-Islam yang insya-Allah. Sebab tujuan utama penubuhan Ma'had Ad-Dakwah Al-Islam untuk berdakwah. Dakwah maknanya mengajak, ajak sebab seramai-ramai umat manusia untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Akhir sekali, qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, iyyakum, berwaspadalah kamu. Iyyakum, berwaspadalah kamu, ataupun berhati-hatilah kamu. Daripada wa muhaqqiratiz dzunub, berhati-hatilah kamu, berwaspadalah kamu daripada dosa-dosa yang dianggap remeh. Berhati-hatilah kamu, berwaspadalah kamu daripada dosa-dosa yang dianggap dosa itu kecil. Kadang-kadang kita anggap dosa kecil ya, tapi berhati-hati sebab fa'innahunna, sebab dosa-dosa yang kecil itu yastami'na 'ala ar-rajuli, dia akan berkumpul pada diri seseorang. Sehari 5, 2 hari 10, 10 hari 50, sebulan 150 dosa kita buat. Masya Allah, dosa. Berhati-hatilah, berwaspadalah kamu daripada muhaqqiratiz dzunub, dosa-dosa yang dianggap remeh. Kita